Assalamualaikum, selamat kembali kepada channel Lutfi Osman. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi kembali ke channel ini. So, hari ini aku nak cerita tentang pengalaman aku di Myanmar. Tapi aku tak nak cerita tentang bandar dia ataupun budaya dia. Aku nak cerita tentang satu bangsa yang ada di Myanmar tapi menjadi perhatian di seluruh dunia, especially dekat Malaysia lah. Sebab sebelum ni kita fokus dekat masyarakat Rohingya kerana mereka memerlukan bantuan, kerana mereka tertindas dari negara sendiri. Dan baru-baru ini viral di media sosial di mana di mana masyarakat Malaysia tidak berpuas hati dengan belagaknya ataupun lagaknya orang Rohingya sekarang ini. Especially ada satu video yang menunjukkan budak Rohingya secara biadab mengetuk kereta di satu jalan di Kuala Lumpur. So, hari ni aku nak cerita sikit tentang sejarah Rohingya dan kenapa masyarakat Malaysia sudah memandang skeptikal terhadap golongan ini. So, apa tunggu lagi? Jom kita saksikan. Okey, pada tahun 2019 aku berpeluang untuk melawat ibu negara Myanmar iaitu Yangon. Okey, aku berada kat sana tak lama, so sebab memandangkan Yangon tu bagi aku macam tak ada apa sangat, so aku travel sekejap, 3 hari 2 malam. Dan masa kat situ lah aku nampak yang sebenarnya isu orang Islam dekat Myanmar ni dia tak adalah macam apa sangat kita tengok dalam berita kan. So aku tengok okey je, tokong sebelah tu ada masjid kan. So bagi aku, bila aku tanya dengan kawan aku orang Myanmar ni, dia kata kat aku, sebenarnya orang Islam dekat Myanmar ni okey saja, dan ada juga orang yang etnik Burma tapi dia beragama Islam. Yang menjadi masalahnya ialah orang-orang Rohingya. Okey, orang-orang Rohingya ni sebenarnya mereka ni dia tak nak berasimilasi dengan masyarakat Burma di Myanmar. So ini menyebabkan banyak desakan daripada orang-orang awam untuk supaya kerajaan membuat sesuatu terhadap masyarakat Rohingya ni, kerana mereka mengelakkan atau tidak rasa langsung semangat patriotik dekat negara Myanmar tu. Itu menyebabkan mereka ni ditindas. Ramai rakyat Myanmar sendiri menggesa kerajaan mereka untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat Rohingya ni, kerana mereka tidak langsung nak berasimilasi dengan masyarakat Myanmar dalam satu negara. So ada dua teori tentang sejarah masyarakat Rohingya ni. Satu, masyarakat Rohingya ni adalah masyarakat yang bertumpu di wilayah Rakhine ataupun nama sebelum dia adalah Arakan. Dan pada abad ke-4 ataupun ke-5 Masihi, Khalifah Umar Abdul Aziz iaitu Khalifah kerajaan Bani Umayyah telah menghantar pendakwah-pendakwah ke kerajaan Arakan ni untuk menyebarkan agama Islam. Dan seperti mana kita maklum sekarang, masyarakat Rohingya 90% adalah mazhab Muslim Sunnah wal Jamaah. So ibaratkan kerajaan Arakan itu sendiri asalnya adalah kerajaan Islam sendiri. Tahun 1784 kerajaan Arakan telah diserang oleh Raja Buddha Myanmar, dan ini menyebabkan masyarakat Rohingya diusir ataupun ditindas di wilayah Rakhine itu sendiri. Masa penaklukan Raja Buddha itu juga, ini menyebabkan Arakan automatically di bawah wilayah kerajaan Burma Purba yang itu iaitu kerajaan Burma yang sangat gemilang pada waktu itu, sehingga empayanya luas menakluk negara Siam. Sekiranya dulu kan kita ada kerajaan Kedah yang kena serangan Siam tu kan. So ini kerajaan Burma ni dia serang kerajaan Siam tu, lepas tu dia nak masuk ke wilayah kerajaan Kedah semua, tapi dihalanglah oleh tentera-tentera Siam pada waktu itu. So kalau tidak pun Malaysia pun pernah kena jajah dengan kerajaan Burma Purba itulah. Tu ini menunjukkan kerajaan Burma itu sangatlah kuat. Yang kedua tentang sejarah masyarakat Rohingya ni, iaitu sebenarnya masyarakat Rohingya ni adalah pendatang ataupun imigran daripada Bangladesh yang dibawa masuk oleh kerajaan British masa penaklukan British di Burma. Masa pemerintahan British juga, wilayah Arakan yang sepatutnya berada di wilayah British India dipisahkan oleh British kepada wilayah British Burma, dan ini menyebabkan majoriti masyarakat Rohingya kini berada di Burma instead of berada di India. Dan pada tahun 1942, semasa pendudukan Jepun di negara Burma, masyarakat Rohingya ini dibunuh dan
ditindas oleh kerajaan boneka Burma yang diperintah oleh tentera Jepun. So ini mengakibatkan ramai orang-orang Rohingya lari daripada Burma ke negara India. Tahun 1947, semasa kerajaan Burma menandatangani deklarasi kemerdekaan daripada kerajaan British, terdapat 47 suku berbeza yang berada di dalam wilayah Burma itu yang menandatangani perjanjian itu kecuali masyarakat Rohingya. So ini menyebabkan masyarakat Rohingya terasing daripada mendapat hak status kewarganegaraan ataupun hak keistimewaan lain kerana masyarakat Rohingya ini tidak diiktiraf dalam deklarasi kemerdekaan tersebut. Dalam Senarai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga telah menyenaraikan masyarakat Rohingya ini sebagai minoriti yang ditindas teruk di dunia kerana mereka tidak dapat hak keistimewaan sebagai warga negara Burma ataupun Myanmar sekarang ini. Secara klimaks pada tahun 1962, ketika Myanmar diperintah oleh kerajaan junta tentera, General Ne Win iaitu pemimpin Myanmar ketika itu telah bertekad untuk menghapuskan masyarakat Rohingya ni di Myanmar kerana mereka tidak mahu asimilasi dalam negara itu. So banyak bangunan-bangunan dan juga rumah-rumah orang-orang Rohingya dan serta masjid telah pun dihancurkan dan berlakunya peningkatan pelarian Rohingya ke negara-negara seperti Bangladesh, Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini kerana orang-orang Rohingya sendiri tidak ada tempat berlindung dan juga dinafikan hak mereka sebagai masyarakat Myanmar. Antara tahun 2012 hingga 2014, masyarakat Rohingya menjadi perhatian masyarakat Malaysia kerana wujudnya media sosial ketika itu dan mengakibatkan banyak berita dan juga isu seantara dunia boleh disampaikan dengan cepat. Pada tahun 2012, berlakunya pertempuran etnik antara Muslim Rohingya dan juga Buddha Rakhine yang mengakibatkan banyak harta benda dan juga rumah orang-orang Rohingya itu musnah. Dan ini mengingkatkan lagi pelarian Rohingya keluar daripada Myanmar. Dan ada satu isu pada ketika itu, orang-orang Rohingya ni terperangkap di tengah-tengah lautan dalam bot yang kecil dan menunggu simpati daripada kerajaan Indonesia dan kerajaan Malaysia untuk menerima mereka. Dan akhirnya kerajaan Malaysia menerima bot Rohingya untuk mendarat di Malaysia. Pada tahun 2016 itu juga, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, telah membuat satu perhimpunan solidariti Muslim Rohingya dan menggesa pemimpin ataupun pemenang Nobel Keamanan Myanmar iaitu Aung San Suu Kyi untuk memperjuangkan hak orang-orang Rohingya ini. Akibatkan masyarakat Malaysia rasa simpati terhadap masyarakat Rohingya ini sambil membuat segala-gala bantuan lah untuk masyarakat yang tertindas ni. Isu Rohingya ni bukannya lah isu yang baru dekat negara kita. Kalau kita tengok, Rohingya sudah pun mula masuk ke negara kita sejak tahun 1960 ataupun 1970 lagi, sejak kerajaan junta Myanmar ditubuhkan. So kalau kita tengok masyarakat Rohingya ni sudah pun ada 3 hingga ke 4 generasi lah. Kalau kita tengok dekat Selayang tu sendiri kan, perniagaan kat Selayang tu didominasi oleh orang-orang Rohingya. Masa aku pergi Selayang tu, aku macam experience rasa macam ni bukannya Malaysia. Sebab tengok dekat signboard kedai tu semua tulisan Burma lah. Pasal Selayang tu menimbulkan rasa tidak senang terhadap masyarakat tempatan kerana memang situasi dia tak rasa macam dekat Malaysia langsung, dengan kedai yang dipenuhi dengan papan tanda tulisan Myanmar dan juga kehadiran ramai orang-orang Rohingya yang menimbulkan rasa tidak senang dan menyebabkan masalah dari segi kebersihan dan juga keselamatan masyarakat tempatan. Starting point masyarakat Malaysia memandang serong terhadap orang Rohingya ialah pada tahun 2018 ada satu kes pembunuhan yang menggemparkan Malaysia, iaitu kematian seorang pemandu Grab iaitu Allahyarham Aiman Nosri yang dibunuh di Taman Selayang semasa melakukan kerja Grab. Dan suspek utama dalam kes itu adalah seorang warga Muslim Rohingya. Itu telah disabitkan Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh. Tapi kes itu menjadi masalah kerana suspek itu memegang kad UNHCR iaitu kad pelarian. Dan ini mengakibatkan suspek itu ada kekebalan daripada undang-undang Malaysia. Dan ini menimbulkan ketidakpuashatian warga Malaysia terhadap kes itu. So kiranya keadilan untuk Allahyarham Aiman Nosri itu digugat lah oleh kad UNHCR. Dan seterusnya kita ada kes
seorang influencer yang terkenal iaitu Long Tiger yang melakukan lagak-lagak gangster di media sosial. Dan dia juga seorang Rohingya yang telah lama menetap di Malaysia dan juga fasih dalam bahasa Melayu. Baru-baru ni dia ditangkap di Johor, tak silap. Dia di Johor ditangkap tapi dia terlepas. Yang ajaib ni dia boleh terlepas daripada tangkapan polis tu dan akhirnya dia ditangkap semula di sepadan Thailand, tak silap. So itu mengakibatkan ramai netizen Malaysia kecam dengan lagak Long Tiger tu lah yang membangkitkan imej negatif terhadap orang Rohingya tu sendiri. Dan baru-baru ni viral video sekumpulan budak-budak Rohingya membuat aksi kurang ajar ketika melakukan ketika meminta sedekah di Ceras, tak silap. So dia dalam video tu kita nampak budak tu memang kurang ajar, dia ketuk-ketuk pintu kereta orang tu. Lepas tu dia ugut lah kalau tak nak bagi duit kan. So memang bagi aku itu tak patut lah, tak patut. Dan kalau aku jadi yang tangkap gambar tu pun, aku rasa aku buka tingkap, aku bagi lempang sikit kan, bagi dia rasa. Dan ini menimbulkan banyak ketidakpuashatian dan kurang senang lah netizen Malaysia terhadap masyarakat ni, dan menggesa pihak berkuasa tempatan untuk melakukan operasi dalam menangani sindiket peminta sedekah di KL yang semakin berluasa dan juga menggesa pihak polis untuk melakukan tindakan undang-undang terhadap orang penjenayah yang terdiri daripada warga Rohingya. Ada kat unit UNHCR tak bermakna boleh kebal dengan undang-undang Malaysia, sebab kita pun ada kedaulatan undang-undang kita kan, dia ada dalam rukun negara kita. So mana-mana orang, walaupun dia dah duduk lama, kita pun warga Malaysia sendiri memang tak boleh lari daripada undang-undang. Kalau kau salah, disabitkan kesalahan di sisi undang-undang, memang kau kenalah hukuman dia. So tak ada siapa yang kebal, tak ada siapa yang boleh tunjuk taring lah dekat Malaysia ni. Kalau tak, memang kena dengan netizen Malaysia ataupun pihak berkuasa lah. So apa pendapat korang tentang masyarakat Rohingya ni? So boleh tinggalkan komen di bawah. Terima kasih lah kepada semua kerana sudi meluangkan masa menonton video ni. So memang berterima kasih sangat. So harap kita boleh berjumpa dalam next video. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao ciao.